أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya serta inayahnya dapat sama-sama kita berada pada pagi ini. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah juga, Allah masih memberi peluang kepada kita untuk membaca Yasin pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita daripada kita dilahirkan hinggalah ke hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih lagi berada pada bulan Rejab, kan? Masih bulan Rejab, alhamdulillah. Ya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bulan Rejab ini, bila masuk je bulan Rejab, mesti nak masuk dah bulan Ramadan. Dah tahu dah. Petanda nak Ramadan, bulan Rejab. Kita tahu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu selalu doa yang imam akan baca, kan? Bila tahu je baca doa tu, Ramadan dah dekat dah ni. Jadi sedia nak beli baju raya. Itu contoh. Okey. Itu antara persediaan. Itu terpulanglah, nak beli lambat ke awal, itu terpulang masing-masing punya perancangan keluarga. Saya tak masuk campur lah yang tu. Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diberi ialah mengenai anugerah teragung untuk Nabi terulung. Bila kita lihat tajuk ini dan berkait dengan bulan Rejab ini, anugerah teragung ini berkait dengan satu anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab apa digelarkan sebagai anugerah yang teragung? Sebab apa sampaikan Allah bagi peristiwa tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia ada banyak. Ini antara kisah ataupun peristiwa yang menjadi penglipur lara ataupun mengubat duka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam keadaan kesedihan. Yang mana juga digelar pada tahun tersebut ialah Amul Huznu ataupun tahun kesedihan lah, senang kata. Tahun kita sedih. Macam-macam berlaku dekat baginda Nabi sehingga kan Nabi rasa sedih sangat. Jadi Allah kurniakan peristiwa ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini juga dirakamkan di dalam Al-Quran. Walaupun kalau kita dengar perkara macam pelik yang mencari adat, maksudnya macam bayangkanlah dalam satu malam boleh settle semua perkara tersebut. Kita satu malam pun tak settle, kita nak sampai ke Thailand daripada sini, kan? Daripada perjalanan sini nak ke Thailand, patah balik, turun balik ke sini, satu malam tak settle. Kemungkinanlah kita singgah RNR lagi, pergi singgah beli barang dan sebagainya. Tapi ini perkara Isra' dan Mi'raj ini satu malam settle semua. Itu hebatnya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib beriman, wajib mempercayai perkara tersebut, kerana ianya dirakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra'. Ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib percaya tentang perkara ini yang telah dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, depan ni ada slide, kan? Jadi ada sedikitlah yang tak termasuk dalam slide. Jadi ini sekadar perkongsian lah untuk tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Objektif Isra' dan Mi'raj ini ada 3. Yang pertama ialah litasbit. Apa maksudnya? Untuk menguatkan diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan jiwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua ialah litakrim, untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah isti'dal quwwah. Apa maksud dia? Untuk mempersiapkan kekuatan jasmani, rohani dan akli baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara objektif yang Allah kurniakan peristiwa Isra' Mi'raj ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tadi pada mulanya saya sebutkan tentang amul zunub, maksudnya tahun kesedihan. Jadi dari dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini dia ada 3 fasa, yang mana sebelum, semasa dan selepas. Sebelum inilah yang membuatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berada di dalam kesedihan yang sangat teramat-amat sangat sedih. Lalu Allah kurniakan 2 peristiwa sebagai penglipur lara mengubat hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah pengislaman sekelompok jin. Ini ada juga disebutkan. Apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Taif, yang mana baginda cuba berdakwah di Taif, itu akan tetapi ditolak oleh penduduk Taif, maka Nabi pulang ke Mekah semula. Dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, baginda Nabi berehat sebentar di satu tempat yang bernama Nakhlah. Dan ketika itulah Allah mengutus sekelompok jin ini, maka masuk Islamlah jin-jin tersebut. Itu dia. Jadi ini antara peristiwa ataupun kisah yang menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga dirakamkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 46, ayat 29-30 kalau tak silap saya. Okey, ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Ini sekadar laju je lah untuk kita nak kaitkan tentang Isra' Mi'raj. Okey, ini peristiwa yang pertama. Yang keduanya ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Inilah penglipur lara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum berlakunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan Mi'raj kan, sebelum berlakunya itu berlakulah peristiwa yang membuatkan Nabi ini begitu sedih sangat. Antaranya ialah kematian pakciknya, pak saudaranya. Siapa? Abu Talib. Abu Talib, seorang pakcik yang sangat sayang akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini menganggap Nabi sebagai anak dia. Bila orang datang tanya, jumpa Abu Talib, datang, ni siapa? Abu Talib tak kata ni anak saudara dan sebagainya. Abu Talib kata, ini anak aku. Ini anak aku. Ini Abu Talib. Sangat sayang akan anak saudaranya ini. Anak buahnya lah. Kalau kita bahasa kita ni anak buah lah kan. Anak buah. Okey, jadi baik. Jadi Abu Talib ini meninggal pada bulan Rejab, pada tahun ke-10 kenabian. Jadi ada pendapat ulama lain, itu sekadar apa orang kata, nak katakan pendapat ulama je lah. Ini antara pendapatnya, kata pada bulan Rejab pada tahun ke-10 kenabian. Jadi apa yang membuatkan Nabi ini sangat sedih sangat atas kematian Abu Talib ini? Yang pertamanya ialah sebab Abu Talib ini tak sempat nak mengucap. Apabila matinya Abu Talib tak sempat nak mengucap. Jadi Nabi rasa sangat sedih. Dan ada hadis yang meriwayatkan daripada Al-Musayyib, katanya menjelang kematian Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau. Apabila keadaan Abu Talib tengah nazak nak meninggal dunia ini, Nabi Muhammad pergi kunjung Abu Talib. Dan di sisi beliau adanya Abu Jahal. Dalam pada masa yang sama, Abu Jahal pun ada juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimah yang akan aku jadikan hujah dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak." Itu Nabi kata dekat Abu Talib, sebutlah la ilaha illallah. Kurang-kurangnya perkataan inilah yang akan menjadi hujah di akhirat kelak untuk aku, apa orang kata, dalam keadaan tersebut.
Bila dengar macam tu, Abu Jahal pun menyampuk. Dia tengok Nabi tengah bisik dekat pak saudara dia, Abu Jahal pun menyampuk dengan apa yang telah dikatakan oleh baginda Nabi. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pula berkata, "Hai Abu Talib, adakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib?" Abu Jahal timbulkan persoalan kepada Abu Talib. "Hang ni tak suka dah ke dekat agama Abdul Muttalib ni?" Lalu sentiasalah mereka berdua mengulangi kata-kata itu sehingga kalimah terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib ialah di atas agama Abdul Muttalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akan kupohonkan keampunan untukmu selagi aku tidak dilarang berbuat demikian." Maka akhirnya Abu Talib memilih di atas agama Abdul Muttalib. Itu antara hadis yang diriwayatkan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang membuatkan Nabi rasa sangat sedih. Sebabnya tak sempat nak mengislamkan, tak sempat Abu Talib ini masuk Islam. Ini antaranya. Jadi kesimpulan daripada peristiwa ini, nak katakan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 56. "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Maksudnya apa tuan-tuan? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan siapa yang akan mendapat petunjuk kepada memeluk Islam. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hidayah itu milik Allah. Kalau ikutkan Nabi, andai katalah kan, Nabi kata nak bagi hidayah dan sebagainya, kalau Nabi nak, boleh je. Tapi nak katakan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah akan setiap yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang pertama yang Nabi rasa sangat-sangat sedih kerana Abu Talib ini tak sempat nak masuk Islam. Yang keduanya, Nabi sedih sangat sebab Abu Talib ini seorang pakcik yang sangat, apa orang kata bahasa kita ni, defend ke backup lah kan, yang backup anak buah dia. Apa je yang terjadi dekat Muhammad, Abu Talib defend. Apa-apa kena lalu aku dulu. Tu Abu Talib punya hebatnya menjaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang Quraisy ini sentiasa takut atau lemah bila nak berurusan berkenaan dengan hal baginda Nabi sehingga Abu Talib meninggal dunia. Riwayat Al-Hakim. Ketika Abu Talib ni ada, payah sangat nak berurusan, nak tangkap Nabi dan sebagainya. Bila Abu Talib meninggal dunia, tengok apa yang terjadi. Ketika itulah penentangan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat-buat sehingga kan banyaklah yang berlaku. Dan ada juga dikisahkan juga, pernah pihak Quraisy ini minta serahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ni orang Quraisy datang dekat Abu Talib, "Hai Abu Talib, serahkan anak buah kamu itu kepada aku." Dia menggunakan alasan kerana anak buah kamu ini memecah belahkan penduduk Mekah ketika itu. Lalu apa yang dibuat Abu Talib? Dia kata, "Balik." Ni hebat Abu Talib ni. Balik, tak payah datang lah. Balik je, balik. Kali kedua datang, "Wahai Abu Talib, kami tahu kamu ni sayang sangat dekat anak buah kamu ni. Jadi kami tawarkan Ammarah ibn al-Walid sebagai ganti dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dapat bawa Nabi dan ganti dengan orang lain." Lalu Abu Talib pun kata, "Tak payah, balik." Balik lagi.
Kali ketiga datang, wahai Abu Talib, kali ni hang tak nak bagi lagi, aku akan bagi satu ugutan yang sangat keras terhadap hang sekali, keluarga hang sekali akan dapat. Ini orang Quraisy kata dekat Abu Talib. Bila berlaku macam ni, Abu Talib pun panggil Nabi. Wahai anak saudaraku, puak kita ni, puak Quraisy lah, puak Quraisy ni datang kepada aku tadi. Dia kata ini dan itu dan sebagainya tentang engkau lah wahai Muhammad. Dia pun datang cakap tentang kau macam-macam lah dan sebagainya. Maka Abu Talib pun kata, maka tetapkanlah dengan aku, jaga diri kau tu elok-elok. Cuma satu pesanan aku, jangan bebankan aku ini dengan satu perkara yang aku tak mampu nak tanggungkannya. Itu Abu Talib kata dekat anak saudaranya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dengar pak saudaranya cakap macam tu, Nabi pun kata Nabi, wahai pak saudaraku, andai matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan pekerjaan ini, aku takkan tinggalkan. Ini Nabi Muhammad SAW katakan kepada pakciknya. Sehinggalah Allah menangkan aku atau aku mati kerananya. Riwayat Al-Baihaqi. Ini Nabi kata dekat pak saudaranya. Bila pak saudaranya Abu Talib dengar Nabi kata macam ni, lalu Abu Talib pun katalah, wahai anak dia, ikutlah kamu nak buat apa pun. Ikut pandailah. Kan? Ikut pandailah kamu buat apa pun. Demi Allah, aku tak akan serahkan engkau pada sesiapa pun. Ini janji Abu Talib. Ini seorang pakcik yang sangat mendefend, sangat mendefend ni macam ayat pelik pula kan. Sangat membackup anak buah dia. Maksudnya dia tak nak bagi sesiapa kacau pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kesan yang ditanggung oleh Abu Talib ini yang diriwayatkan selepas itu urusan perniagaan Abu Talib diboikot dan sebagainya. Ini kesan yang ditanggung oleh Abu Talib bila orang Quraisy tak dapat tentang apa yang dia nakkan. Ini antaranya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bila Abu Talib ini telah meninggal dunia, diganti dalam inilah tampuk pimpinan dia ni, tampuk pimpinan ketika itulah dalam masyarakat Quraisy ketika itu, digantilah oleh Abu Jahal. Abu Jahal, bila naiknya Abu Jahal, dia ubah dasar dan sebagainya. Yang mana pada mulanya orang Islam ini bebas untuk beribadah kepada Allah. Lalu Abu Jahal pun ubah, tak boleh dah macam dulu. Hanya beribadah ni dekat rumah masing-masing je. Itu antara yang diubah oleh Abu Jahal. Jadi apa kaitnya Abu Jahal ni dengan Isra Mi'raj kan? Tiba-tiba saya masuk Abu Jahal kan? Apa kaitnya? Jadi kita nak tahu Abu Jahal ni siapa sebenarnya? Siapa Abu Jahal ni? Selalunya kita ni tertukar Abu Jahal dengan Abu Lahab. Betul tak? Kadang-kadang kita kata Abu Lahab dengan Abu Jahal ni sama je. Kan? Abu Lahab ni nama betulnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ni pak saudara Nabi. Ini Abu Lahab. Lahab ni maksudnya membuat-buat, menyala-nyala. Ini Abu Lahab. Okey, baik. Abu Jahal ini nama penuhnya ialah Amru bin Hisham bin Al-Mughirah, yang mana daripada suku Bani Makhzum. Kalau dulunya Abu Jahal ini digelar sebagai Abu Hakam. Sebab apa digelar Abu Hakam? Abu ni maksud bapak. Kalau kita bahasa kita lah bapak lah, ayah. Hakam ini maksudnya bijaksana. Digelar Abu Hakam. Sebabnya Abu Jahal ni memang daripada kecil ni memang cerdik, memang pandai. Pandainya memang hebat lah.
nak dikatakan Abu Jahal ni, waktu dia di usia yang muda, belah-belah tahun macam tu kalau tak silap saya, Abu Jahal ini diberi tanggungjawab untuk menganggotai di dalam Allah, saya lupa dah, Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ialah satu tempat yang menjadi himpunan ataupun forum masyarakat Quraisy ketika itu. Usia muda ni Abu Jahal masuk dah. Itu nak kata cerdiknya Abu Jahal ni. Hebat, tapi digelar Abu Jahal. Abu Jahal pula ialah jahal tu maksud jahil, ataupun dengan kata lainnya bodoh lah, dalam kata kasarnya, saya minta maaf lah. Bapak bodohnya dia. Ni itu contoh lah kan. Saya minta maaf kalau terkasar. Okay, jadi ini Abu Jahal. Nak dikatakan sebab apa digelar sebagai Abu Jahal? Nabi gelar dia sebagai Abu Jahal. Dia ada satu peristiwa yang mana ketika ada seseorang dia menghukumkan seseorang itu masuk pedang tak saya atau tombak daripada kemaluan hingga ke atas. Itu antaranya disebabkan apa gilanya Abu Jahal ni, disebabkan kesalahan yang sedemikian kamu hukum sampai macam tu. Tu yang kata apa tak betulnya kamu ni. Ini saya nak kata bahasa apa sopan sikit lah, apa yang tak betulnya kamu ni, kesalahan yang macam tu pun kamu nak hukum macam tu. Itulah antara disebabkan digelar sebagai Abu Jahal. Dan ada juga peristiwanya Abu Jahal ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia ada 3 orang. Yang mana Abu Jahal ini seorang yang suka sangat mencuri-curi dengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran. Ini Abu Jahal ni. Ini cerdik dia. Dia walaupun dia tak beriman, tapi dia curi-curi dengar. Dia curi-curi dengar baginda Nabi ketika baca Al-Quran. Dia ada kisahnya. Dia ada 3 orang. Yang pertama Abu Jahal, kemudian yang kedua ialah Abu Sufyan, yang ketiga ialah Akhnas bin Syurai. 3 orang. Pada ketika satu malam tu, mereka bertiga ni pergilah ke rumah Nabi nak curi dengar baginda Nabi tengah baca Quran. Tapi time tu mereka tak tahu. Sebabnya Abu Jahal contoh, ini rumah. Abu Jahal bucu sana, Abu Sufyan bucu sini, Al-Akhnas bucu sini. Mereka tak tahu pun. Abu Jahal tu dekat situ, Abu Sufyan sini, Akhnas dekat sini. Masing-masing tak tahu. Tapi bila Nabi bangun, mereka pun cepat-cepat lari. Dan dia pun anggap Nabi nak keluar lah contoh. Mereka pun cepat-cepat lari. Mereka larilah. Lari terserempak tiga-tiga. Terserempak tiga-tiga. Dia kata, hang buat apa kat sini? Lagi seorang tanya, hang buat apa kat sini pula? Masing-masing tengah curi dengar ni. Curi dengar baginda Nabi tengah baca Al-Quran. Ini antaranya. Bila dengar macam tu, masing-masing cakap, hang jangan cerita kat orang. Aku curi dengar ni Al-Quran bagi Nabi baca ni. Muhammad tengah baca Quran, hang jangan cerita kat orang. Dengan pecah mulut, kan? Macam itulah dia katanya. Lalu esoknya pun datang lagi. Datang dan sebagainya, dengar macam biasalah. Jumpa lagi, tersempak lagi. Sebab tak tahu, masing-masing datang. Yalah, bila ingatkan mula-mula datang dah kantoi, tak datang dah. Tapi esok datang lagi. Dan tersempak lagi tiga-tiga. Ini muka sama lagi ni. Tiga-tiga ni muka sama. Curi dengar baginda Nabi tengah baca Quran. Lalu dan akhirnya Akhnas ini dia pun pergilah jumpa seorang-seorang. Dia kata dekat Abu Sufyan, apa pendapat kamu ni tentang bacaan Muhammad ni? Betul ke? Ke tak betul? Abu Sufyan berkata, jujurlah. Sesungguhnya wahai Abu Sa'labah. Sa'labah ni satu gelaran kepada Akhnas. Aku ni dah dengar beberapa perkara dari Muhammad. Dan aku ketahui maksudnya, dan aku juga mendengar beberapa perkara yang tidak aku ketahui erti dan maksudnya. Akhnas pun kata, itulah, aku pun dengar benda sama. Itu dia. Lepas tu Akhnas pun tinggalkan Abu Sufyan, dia pergi rumah Abu Jahal pula. Abu Jahal pun dia pergi dekat dia.
Akhnas pun pergi dekat Abu Jahal pun dia tanya juga. Dia tanya macam mana, apa pendapat kamu tentang apa yang Nabi baca? Lalu Abu Jahal pun dia kata dengan jujur lah, dia kata, demi Tuhan, sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa Muhammad ni adalah seorang yang benar. Abu Jahal berkata Nabi itu benar. Ini Abu Jahal. Dia kata aku dengar dah Nabi baca, Nabi cakap tu benda betul, benda yang betul. Tu Abu Jahal, demi sungguhnya benar, tapi beratnya hatiku disuruh menjadi keturunan Abdul Manaf. Lantas Akhnas pun beranjak meninggalkan Abu Jahal. Ni Abu Jahal tu dah kata Nabi tu betul dah, tapi dia tak beriman juga. Tu kata Abu Jahal ni. Itu Abu Jahal. Inilah antaranya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini Abu Jahal. Jadi nak kaitkan cerita tentang Isra' Mi'raj ini, Abu Jahal ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini sekadar ringkas je tentang apa kaitnya Abu Jahal dengan Isra' Mi'raj. Kaitnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada dirakamkan di dalam kitab Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini berlaku selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apabila baginda Nabi turun semula ke Mekah, Nabi pun dengung. Dengung ni maksud dia termenung lah. Dia kata Nabi termenung. Macam mana aku nak buat ni? Bila dah berlaku benda ni, aku nak bagi tahu ke secara umum ataupun macam mana? Dia dengung lama. Nabi termenung lama. Bila Abu Jahal lalu nampak Nabi ni termenung lama ni, pahal tiba-tiba ni. Kan? Abu Jahal. Dia biasa dia kan cerdik sikit Abu Jahal ni. Dia tak boleh tengok orang ni duduk senyap semacam ni, apa benda tak kena ni. Lalu Abu Jahal bertanya kat Nabi, kenapa termenung sangat ni? Lepas tu Nabi pun ceritalah, cerita benda yang berlaku Isra' dan Mi'raj. Berlaku aku diisra'kan daripada Baitul Maqdis ke daripada Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lepas tu Abu Jahal kata, sungguh ke? Dalam satu malam je? Iyalah. Tu Abu Jahal tu, dia kata sungguh. Lepas tu Abu Jahal ni dia nak kata dia cerdik lah. Dia cerdik dia kata. Lepas tu Abu Jahal kata, kejap, aku ada idea. Abu Jahal cerdik. Ni saya ringkaskanlah bahasa saya, tak senang faham. Abu Jahal cerdik ni dia kata, macam ni lah. Apa kata aku bagi hang peluang, hang cakap dekat tempat awam. Ni hebat Abu Jahal ni, dia cerdik. Apa kata aku bagi hang peluang, hang cakap dekat public lah. Cakap depan-depan macam ni. Katakan tempat tu namanya Hijri Ismail. Naik atas tu cakap. Sebab apa Abu Jahal kata macam tu? Sebab dia kata andai kata Nabi tengah cerita tu aku berdengar gelak-gelak macam tu, Nabi tak cerita dah. Ni hebatnya, cerdik Abu Jahal ni. Dia kata kalau contohlah kalau kawan kita cerita, kita bergelak, kawan kita pun rasa macam aku tengah cerita hang gelak-gelak pula kan. Contoh macam tu. Jadi Abu Jahal punya cerdik ni, apa kata kau Muhammad, kau cerita dekat public. Bila dalam keadaan macam tu, Nabi sebelum ni tak pernah dapat peluang pun untuk bercakap dalam keadaan depan-depan ni. Bila dapat peluang macam ni, Nabi rasa seronok lah. Nabi rasa seronok. Lalu Nabi pun pergi. Abu Jahal panggil semua penduduk Mekah ketika itu datang, dengar apa Nabi nak kata. Tapi syaratnya Abu Jahal bagi dekat Nabi, kamu kena cerita tentang apa yang kamu cerita dekat aku ni, tentang Isra' dan Mi'raj. Janganlah cerita tentang kewajipan solat, contoh kan. Janganlah cerita tentang apa adab berjiran dan sebagainya. Itu semua orang dah tahu kan. Ni Abu Jahal punya cerdik ni. Cerita tentang apa yang kau ceritakan dekat aku. Lalu Nabi pun cerita. Dan ada diriwayatkan ketika itu orang yang di belakang tu kata tepuk dahi. Apa Muhammad dapat naik atas, kenapa tak cerita tentang Islam? Kenapa nak ceritakan tentang ini? Memang peristiwa yang sangat, apa orang kata, sangat pelik, ajaib ketika itu.
Ada orang kata, apa gila lah Muhammad cakap macam ni. Tak betul. Dalam satu malam boleh settle Isra' dan Mi'raj, turun ke Mekah balik. Apa gila lah ni dan sebagainya. Abu Jahal orang yang paling gembira ketika itu. Ini Abu Jahal, orang yang sangat suka tentang apa yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat suka. Habislah, lepas ni Islam dah tak ada dah. Jatuhlah Nabi. Bila dengar macam tu, orang dah tak suka. Tapi ada salah seorang daripadanya membisik, kata, kalau kamu nak tahu Islam ni jatuh lagi teruk, kamu kena tanya Abu Bakar. Ini Abu Bakar. Lalu semua pun pergi ke Abu Bakar. Orang Islam datang, orang kafir Quraisy cuma datang. Dua-dua datang sekelompok. Pergi kepada Abu Bakar. Abu Bakar datang tengok. Abu Bakar tak datang ketika ucapan baginda Nabi secara macam tu. Dan itu Abu Bakar ada di rumah. Lalu Abu Bakar tengok dalam keadaan yang datang ramai-ramai macam tu. Apa hal ni? Satu orang Islamnya datang. Ini dua-dua datang. Satu sekelompok gerombolan tu datang ramai-ramai. Macam ada benda yang pelik je ni. Kan? Lalu Abu Jahal pun tanya, kau percaya ke peristiwa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini hebat Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya aku percaya. Ni Abu Bakar. Walaupun dia tak dengar lagi apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal kata balik, pahal kau percaya pula, kau tak pernah dengar apa yang diucapkan oleh Nabi. Ini. Lalu apa kata Abu Bakar? Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika. Usaddiquhu bi khabari sama' fi ghadwatin aw rawhatin. Kata Abu Bakar, aku kenal Nabi Muhammad ni lama dah. Abu Bakar kata, aku kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lama dah. Nabi ni tiap-tiap hari berita yang disampaikan kepada Nabi daripada langit. Tiap hari, pagi petang turun daripada langit. Contoh, sekali-sekala dia pergi ke langit, apa salahnya? Ni Abu Bakar. Sekali-sekala Nabi naik ke langit, apa salahnya? Dah berita daripada langit pun selalu turun kat Nabi. Sekali-sekala Nabi naik langit, apa masalahnya? Ni Abu Jahal bila dengar macam ni, dia pun kata, sudah. Itu Abu Bakar pun kata balik dekat semua. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita kenal je sejak daripada kecil lagi. Dia tak pernah menipu pun. Ini Abu Bakar kata, kita ni dah kenal Nabi ni sejak daripada kecil, yang Nabi ni tak pernah menipu pun. Digelar lagi Al-Amin. Tak pernah tipu pun. Kau ni boleh percaya dekat Abu Jahal ni, kenapa? Kita dah tahu dah sejarah Abu Jahal ni pernah banyak sangat menipu orang. Itu kata Abu Bakar. Lalu bila mendengar jawapan tersebut, maka apa orang kata, tenanglah keadaan ketika itu. Sebab itulah Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, yang membenarkan apa sahaja yang disampaikan, diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Itu yang pertama, kematian Abu Talib. Yang kedua, ada masa beberapa lagi ni, yang keduanya ialah kematian Khadijah. Khadijah ini siapa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat daripada Al-Bukhari katanya Khadijah ini meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Dan ada riwayat daripada Al-Baihaqi, Khadijah meninggal 3 hari selepas kematian Abu Talib. Lepas pak saudaranya meninggal, Khadijah pula meninggal. Ini yang membuatkan baginda Nabi ini sangat-sangat sedih. Dalam tempoh yang singkat, kedua-duanya hilang. Lalu hilanglah tempat, apa orang kata, tempat menanggung kegembiraan itu.
pakcik tak ada, isteri pun dah tak ada. Khadijah ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ialah seorang insan yang sangat-sangat Nabi sayang. Ini dia. Yang seorang insan yang sangat Nabi sayang. Sehingga kan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Siti Aisyah pun cemburu dengan Khadijah. Bayangkan, Aisyah yang tak pernah jumpa pun Khadijah, Aisyah cemburu dengan Khadijah. Itu dia. Nak katakan Nabi ni sangat sayang terhadap Khadijah. Cemburunya Aisyah terhadap Khadijah. Tak pernah jumpa pun, tapi Aisyah cemburu terhadap Khadijah. Ada hadis menyebutkan daripada Aisyah pernah menyebutkan, ma ghirtu 'ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 'ala Khadijah. Maksudnya tidak aku cemburu pada mana-mana isteri Nabi melainkan pada Khadijah. Ni Aisyah kata, aku tak pernah cemburu pun terhadap isteri-isteri Nabi kecuali Khadijah. Cemburunya Aisyah ni. Lalu Aisyah kata apa? Wa inni lam udrik aku ni tak pernah sempat pun jumpa dia. Aisyah tak pernah jumpa pun Khadijah. Siti Aisyah ini tak pernah menjumpa pun Khadijah isteri Nabi. Lalu Aisyah pun berkata, qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zabaha syata fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Lalu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, baginda akan berkata, hantarkan sembelihan kambing ini kepada sahabat Khadijah. Ni Khadijah dah lama meninggal, tapi Nabi masih lagi bila sembelih binatang, Nabi kata hantarkanlah kepada sahabat-sahabat Khadijah. Lalu Khadijah pun kata, Aisyah pun kata lagi, qalat fa'aghdabtu yauman fakultu Khadijah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad ruziqata hubbaha. Aisyah pun kata lagi, pada satu hari aku marah kepada baginda. Yalah perasaan seorang perempuan. Kita faham dengan perempuan ni, cemburu memang tak dapat dipisahkan. Yang mana dah berkahwin tu bahaya, bukan bahaya, maksudnya kena faham. Perempuan ni dia ada rasa cemburu memang tak dapat dipisahkan. Jadi kena jaga-jagalah. Kena jaga-jaga. Memang tak dapat dipisahkan. Cemburu. Pada satu hari aku marah kepada baginda, maka aku pun berkata, Khadijah lagi. Asyik-asyik Khadijah. Dah sebelum makan binatang pun nak serah lagi kepada sahabat Khadijah. Lantas Nabi pun bersabda, Nabi SAW bersabda, aku telah direzekikan untuk mencintainya. Ini dia Khadijah, isteri baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi sangat sayang kepada Khadijah. Dan kita tahu dalam sirah, Khadijah ini seorang isteri yang sangat-sangat menolong baginda Nabi dalam perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ada disebutkan di dalam hadis, maksudnya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ganti kepada aku dengan yang lebih baik daripadanya, yakni Khadijah. Dia beriman dengan aku ketika orang lain kufur denganku. Orang lain kufur, tapi Khadijah tetap beriman denganku. Dia membenarkanku ketika orang lain mendustakanku. Dia menghilangkan kegusaranku dengan hartanya ketika orang lain menahan hartanya daripadaku. Dan Allah mengurniakan rezeki kepadaku dengan anaknya, sedangkan dia menghalang isteri-isteriku yang lain daripada melahirkan anak. Ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Khadijah, yang sentiasa ada di samping suaminya, yang sentiasa ada memberi sokongan, dorongan dan sebagainya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi buat para wanita ni sentiasalah memberi sokongan, dorongan kepada suami. Banyakkan bagi sokongan. Janganlah apa kata kita suami bukan nak backup. Bukan nak membackup, cuma nak kata okey, bila yalah kita balik kerja, malam kita nak pergi masjid contoh. Pergi masjid lah kan. Pergi masjid, surau dan sebagainya. Kita pun dah siap-siap sebagainya. Lalu depan jumpa kita punya isteri, orang rumah kita, isteri kita. Bila isteri pun kata dekat kita,
Bang, nak pergi mana? Pagi dah kerja, petang lagi kerja, malam tak nak lagi duduk rumah. Contoh ni orang tak nak bagi dorongan ni. Contoh. Pagi kerja, siang malam kerja, malam lagi tak nak duduk rumah ke? Padahal suami nak pergi masjid ni. Nak solat nak penuhkan solat jemaah. Contoh. Jadi leleh sembayanglah tepi katil, bucu katil. Leleh kat situ. Jadi bagilah sokongan dan dorongan kepada dalam rumah tangga lah, banyakkanlah bagi dorongan dan sebagainya. Ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini antara kisah yang berlaku sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana merupakan satu peristiwa, satu keadaan yang mana bagi Nabi ini sangat sedih. Dan Allah hiburkan Nabi dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu Isra' dan Mi'raj ini satu perjalanan yang mana dalam satu malam settle, dan padanya juga ada juga anugerah yang teragung yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kefarduan solat, yang mana asalnya 50 kali 50 waktu kan, 50 waktu sehari semalam. Bayangkan tuan-tuan, kalau 50 kita ada 24 jam. Bahagilah sekali kita solat dalam 10 minit macam tu. Bahagilah 24 jam tu, bahagi-bahagi mungkinlah setiap 20 minit kita solat. Bayangkan sehari tu kita tak buat kerja dah, kita solat je. Itu andai kata 50. Tapi Allah kurniakan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu sehari semalam. Itu pun Allah janjikan kepada kita 5 waktu sehari semalam, gandaan pahalanya sama dengan 50 waktu sehari semalam. Itu pun masih lagi ada daripada kita yang tidak melaksanakannya. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri dengan kefarduan solat yang difardukan kepada kita berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Kita pun tahu Nabi berulang alik daripada menjumpa Allah untuk menurun kefarduan solat ini daripada 50 waktu sehinggalah 5. Itu pun masih lagi ada daripada kita yang tidak melaksanakannya. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri dengan anugerah-anugerah yang teragung ini yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, menjadi iktibar kepada kita dalam melaksanakan kewajipan yang telah difardukan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai segala yang telah kita lakukan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya mohon maaf jikalau ada silap kata, tersalah dan sebagainya. Jikalau ada saya silap fakta dan sebagainya, mohon perbetulkan saya. Saya memohon maaf jika ada salah silap kata dan sebagainya, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk saya dan semua, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.